أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan. Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Tuhan yang mempunyai arash yang tinggi kemuliaannya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka? Mereka itu ialah kaum Fir'aun dan Thamud, kaum Nabi Saleh. Kaummu wahai Muhammad bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Buruj, surah yang ke-85 daripada juzuk yang ke-30, bermula ayat pertama sehingga ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan, mengkisahkan serta memberi suatu hiburan kepada Nabi SAW, iaitu tentang kesudahan orang-orang yang mendustakan perintah Allah dan tentang kekuasaan Allah Ta'ala atas mereka dan tentang azab yang bakal menimpa mereka dan tentang Allah SWT yang akan membalas kejahatan mereka dengan berlipat kali ganda. Dan tentang kemuliaan Al-Quran, ianya bukan sihir, bukannya syair, tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Maka ini adalah gambaran umum kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah mulakan surah Al-Buruj dengan bersumpah langit yang padanya beredar segala bintang-bintang yang tenggelam, yang timbul, yang menentukan masa, yang menentukan musim peredarannya, yang memberi manfaat kepada manusia dan menandakan kekuasaan Allah SWT dengan firman-Nya was-samaa'i dzatil buruj, dan demi langit dan juga bintang-bintang yang berjalan, yang bergerak, yang berada di langit-langit yang telah ditetapkan oleh Allah tempat perjalanannya,
yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Yang daripada perjalanan bintang-bintang ini, maka terjadilah fasal-fasal atau musim-musim 4. Dan juga terjadinya sifat panas dan juga sifat sejuk. Dan juga hitungan masa, hitungan bulan serta hitungan hari. Yang menjadi bukti kekuasaan Allah SWT. Bila Allah menyebut pertama dengan perkataan wassama, itu langit. Suatu ciptaan Allah yang paling agung. Yang tidak pernah berubah daripada awal penciptaan Allah SWT. Allah ciptakan dan tidak ada manusia yang mampu mengubahnya. Maka di langit Allah Ta'ala tunjukkan segala kekuasaan yang menunjukkan kelemahan manusia. Ketika mana manusia berkuasa di dunia dan berbangga dengan kekuasaannya, bila mereka melenggok ke langit dan mereka akan rasa lemah. Kerana mereka tidak akan mampu. Hatta untuk mendaki gunung yang tinggi sudah tidak mampu, apatah langit yang tinggi. Untuk daki gunung pun mereka dah rasa penat dia. Ketika mana mereka berbangga dengan segala teknologi, kemuliaan, kekuatan mereka, kekayaan mereka. Tetapi sewaktu mereka mendongok ke langit, mereka rasa lemahnya. Mereka akan rasa hinanya mereka. Lalu Allah Ta'ala menyatakan zatil buruj. Langit-langit yang mempunyai bintang yang berbagai. Perkataan buruj, yakni planet-planet, bintang-bintang. Termasuklah matahari, termasuklah bulan. Termasuklah planet-planet yang sedia manusia maklum ataupun manusia tak maklum. Yang sifatnya kadang-kala nampak dan kadang-kala tenggelam. Sebagaimana matahari, timbul dan tenggelam. Sebagaimana bulan, timbul dan tenggelam. Dan peredaran bulannya. Dan sebagaimana planet-planet yang lain. Dimuncul pada bulan tertentu kemudian tenggelam. Yang kesemuanya ini yang disebut oleh Allah Al-Buruj. Menjadi penentuan dan hitungan masa. Hari dan tahun. Bukan merupakan perubahan kepada musim-musim untuk dunia ini. Bukan kesemuanya untuk manfaat manusia. Yang tidak boleh diubah oleh manusia. Inilah kekuasaan mutlak Allah. Seolah-olah Allah nak beritahu, dengan kekuasaan mutlak ini cukup kamu mengetahui Allah berkuasa membangkitkan kamu. Sebagaimana kamu tak boleh campur langsung urusan lagi. Demikian bukan urusan kamu untuk tidak percaya hari kebangkitan semula. Dan segala perintah Allah yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian kata Allah, wal yaumil ma'ud, wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Yang dimaksudkan dengan hari yang dijanjikan ialah hari kiamat. Yang dijanjikan oleh Allah SWT. Wa syahidin wa mashhud, yang akan disaksikan oleh seluruh makhluknya. Dan wa mashhud, dan akan dilihat akan kejadiannya. Syahid, ini orang tengok. Mashhud yang diperhati, yang dilihat. Manusia akan melihat bagaimana kiamat itu berlaku. Dalam keadaan yang pelbagai. Artinya orang beriman dia akan melihat kiamat dengan keadaan keimanan mereka. Orang kafir akan melihat kiamat dengan keadaan kekufuran mereka. Orang hidup akan melihat kiamat dalam keadaan hidup mereka. Orang mati akan melihat kiamat dalam keadaan mati mereka. Artinya, semua makhluk Allah ini akan menyaksikan kiamat. Sama ada yang masih hidup di dunia, dia akan melihat kiamat. Ataupun yang sudah mati, yang hidup di alam barzakh. Mereka juga menyaksikan kedahsyatan kiamat ini. Kerana kiamat ialah hari pertemuan dan perkumpulan seluruh manusia. Dan seluruh makhluknya. Dan itu Allah menyebut, wa syahidin wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan hari kiamat itu berlaku. Wa mashhud, dan kejadian kiamat yang berlaku. Kemudian Allah Ta'ala sudah bersumpah dengan kiamat. Maka Allah menceritakan satu kejadian. Qutila ashabul ukhdud. Maksud qutila artinya dilaknat. Qutila artinya diperangi. Dihancurkan. Dimusnahkan. Di sini memberi maksud ialah dilaknat. Lepas Allah bersumpah dengan segala kejadian dan ciptaan Allah yang hebat, yang agung. Dan Allah bersumpah dengan kiamat yang akan dilihat oleh semua orang. Yang merupakan janji Allah kepada seluruh makhluknya. Maka Allah pun menceritakan satu kisah dan kejadian. Kelompok yang tidak mahu beriman pada Allah. Yang tidak mahu mempercayai hari kiamat. Yang tidak mahu mempercayai kebenaran. Mereka ini namanya Ashabul Ukhdud. Kita dah cerita semalam. Allah bawa kisah Ashabul Ukhdud untuk menghiburkan Rasulullah SAW. Siapa pun, kaum mana pun, sehebat mana, sekuat mana. Sama ada mereka yang mendustakan perintah Allah. Dan menyeksa orang-orang beriman. Menganiaya orang beriman. Akan mengalami kesudahan yang dahsyat. Di dunia dan di akhirat. Maka Allah menyebut, Qutila ashabul ukhdud.
telah diperangi, telah dilaknat pemilik parit, ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud, yang parit ini dipenuhi dengan api yang dihidupkan. An-nar, ada api. Dzatil waqud, bila rasa nampak padam, mereka besarkan lagi api. Dipanggil dzatil waqud, dihidupkan terus. Untuk apa? Menjadi alat menyeksa orang-orang yang beriman. Mereka menggali parit ini, seorang ulama menyatakan syaqqan mustatilan, mereka gali secara panjang, mustatilan. Lalu diletakkan, dihidupkan api di dalamnya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka dicampurkan. Dan siapa yang beriman pada raja, yang percaya raja itu sebagai Tuhan, wakil Tuhan, maka mereka ini diselamatkan. Lalu Allah Ta'ala menyatakan golongan ini akan dibinasakan oleh Allah yang menghidupkan api di dalam parit-parit. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mana mereka memerhatikan orang-orang beriman diseksa. Orang-orang beriman dibunuh. Mereka mengelilingi parit tersebut dalam keadaan duduk. Allah sebut keadaan qu'ud, yang dengan bangga menyeksa orang beriman. Idhum 'alaiha, ketika mana mereka duduk pada kelilingan api. Melihat orang beriman satu persatu dijatuhkan, ditolak, dihumbangkan. Tanpa ada sedikit pun penyesalan, tanpa ada sedikit pun rasa kesian, tanpa ada sedikit pun rasa simpati. Dibunuh secara sembrono, semua. Tak kira kecil ke, perempuan ke, tua ke, asalkan beriman kepada Allah, mereka bunuh. Allah nak beritahu itulah watak kekufuran. Kekufuran menjadikan mereka benci kepada lain daripada mereka. Dengan kebencian yang tidak ada kasih belas, tanpa peraturan. Ia berbeza dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada orang beriman. Baik, apakah orang beriman kufur, benci kepada kekufuran? Benar benci. Tetapi orang beriman benci pada kekufuran dengan peraturan. Tidak pernah orang beriman membakar orang kafir. Dan sejarah, bahkan Nabi SAW ketika mana matinya Abu Jahal. Dan pimpinan Quraisy, Nabi mengarahkan supaya digali lubang dan dikebumikan. Nabi tak benarkan dicincang mayatnya atau disebut muslah. Nabi SAW anil tamthil atau anil muslah. Nabi melarang daripada dianiaya mayat. Kalau dah mati, gali lubang besar tanam. Artinya dihormati. Sebagaimana Nabi SAW melarang daripada memaki orang yang sudah mati. Sebagaimana Nabi SAW mengarahkan orang beriman supaya tidak membunuh wanita dan kanak-kanak. Tidak membunuh orang tua. Artinya, kebencian dalam Islam diasaskan pada peraturan dan undang-undang. Tetapi orang kafir dia takkan ada peraturan dan undang-undang. Sebab dia tidak ada asas dosa dan pahala syurga dan neraka. Maka Allah menggambarkan bagaimana kejahatan orang kafir ini, membakar orang beriman. Dan cerita bakar orang beriman bukanlah ini cerita pertama dan ini bukan cerita terakhir. Kita baca dalam sejarah kejatuhan kerajaan Andalusia. Bagaimana orang kafir membakar orang Islam hidup-hidup. Mana disebut oleh Syekh Mahmud Syakir dalam Tarikhul Islami, dalam jilid yang berkait dengan negara Islam Andalusia di Sepanyol atau Hispania, bila mana mereka berjaya mengalahkan kerajaan Islam Andalusia. Lalu mereka mencari hela bagaimana hendak membunuh orang Islam. Antaranya ialah siapa yang masih tinggal di bumi Andalusia, mereka akan dibunuh. Atau ditangkap, dipenjara. Lalu mereka direka-reka tuduhan dan kesalahan. Akhirnya sejarah menyaksikan bila mereka nak buat satu pembersihan etnik supaya tidak ada secara tercatat orang Islam pernah duduk di Sepanyol. Mereka buat bersungguh-sungguh. Yang bunuh-bunuh, yang halau-halau, yang penjara-penjara. Lalu buat satu isu, buat satu kesalahan. Buat reka kesalahan. Akhirnya sejumlah umat Islam 2,000 orang yang dibakar hidup-hidup. Dengan arahan mahkamah. Ini sejarah hitam yang berlaku di bumi Hispania atau bumi Andalusia. Kepada umat Islam. Sedangkan kalau kita baca dalam sejarah Islam, umat Islam tak ada sejarah bakar orang kafir. Tak ada sejarah itu. Hatta Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mana tentera Kristian memasuki bandar Akka, lalu membunuh orang Islam seramai 70,000 orang, terdiri pada kanak-kanak, wanita dan orang tua. Tetapi bila umat Islam masuk kembali merampas Akka, itu pintu masuk sebelum ke Palestin, ke Baitul Maqdis, maka Salahuddin tidak membunuh seorang. Bahkan diamankan mereka. Kerana orang Islam ada peraturan. Kebencian itu bukan kebencian yang bersifat untuk membunuh. Kebencian itu lebih kepada bersifat
kerana kebatilan yang dipegang. Maka Allah cerita tentang mereka ini qu'ud, duduk berseronok menyaksikan orang Islam dibakar. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menjadi saksi kejahatan yang mereka lakukan kepada orang beriman. Wa ma naqamu minhum. Tidaklah kejahatan mereka, kebencian mereka. Mereka membakar orang beriman. Illa melainkan salahnya satu je. Yang mereka enggak salah. Illa an yu'minu billah. Kerana beriman dengan Allah. Al-Azizil Hamid. Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kenapa Allah menyebut tentang sifatnya yang perkasa? Kerana Allah nak ingatkan setiap kezaliman akan ada balasan. Kerana ini Tuhan yang perkasa. Dan disebut Allah Al-Hamid. Apa maksud Hamid? Yang terpuji. Bahawa sebarang usaha untuk menghina agama Allah tidak akan berlaku. Kerana agama ini diutuskan, diberikan oleh Tuhan yang maha terpuji. Apapun usaha untuk menjadikan Islam ni nampak jahat, tidak akan terhasil. Nampak ganas. Apapun usaha untuk membenamkan Islam, syariat Islam, dengan apa cara mereka lakukan, Islam tetap terpuji. Kerana Allah yang menurunkan Islam ini sifatnya Al-Hamid, yang maha terpuji. Kemudian kata Allah, Alladhi, Tuhan yang baginya mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan atas tiap sesuatu. Baik, Allah Ta'ala menyebut bahawa kejahatan itu tidak pernah ruyub ataupun Allah Ta'ala sentiasa melihat kezaliman yang dilakukan oleh makhluknya untuk dibalasi kejahatan mereka. Allah tidak lupa apapun kejahatan yang dilakukan pada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu menyangka Allah lalai, Allah tak tahu, Allah tak peduli apa yang dilakukan oleh orang zalim pada agama Allah. Jangan ingat bila orang zalim ni Yahudi bunuh orang Islam suka-suka mereka. Mereka menghina orang Islam dengan pelbagai cara. Kepung hospital, mereka baling roti untuk tunjukkan penghinaan. Baling makanan nak tunjuk kami banyak makanan, kamu tak ada makanan. Apa pun mereka cuba buat. Jangan menyangka bahawa Allah Ta'ala tidur. Jangan menyangka bahawa Allah tidak akan membalas. Kerana pembalasan Allah akan datang pada waktu yang Allah tentukan. Dan ini bukan cerita baru. Bahkan sejarah telah menunjukkan, ribuan sedang menunjukkan benda yang berlaku. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran ini. Apa yang berlaku kepada kaum Samud, apa yang berlaku pada kaum Ad, kaum Fir'aun. Yang lebih kuat, yang lebih gagah, lebih perkasa. Yang lebih tidak punya batasan undang-undang. Kamu masih ada gaduh undang-undang antarabangsa. Yang orang nampak akan melanggar. Ni dulu undang-undang antarabangsa pun tak ada undang-undang dia punya. Pun Allah musnahkan mereka. Allah hancurkan mereka. Maka Allah menyatakan, Allah menjadi saksi atas kejahatan mereka. Ini adalah amaran. Bila sebut Allah jadi saksi atas kejahatan mereka, bagi menunjukkan bahawa kejahatan itu akan sampai waktunya akan dihukum. Contoh bila seorang buat jahat, kemudian ada seorang jadi saksi. Apa yang kita fikirkan? Ada seorang tu dibunuh orang, ada seorang saksi di situ. Ada saksi, dia ambil video ke? Memberi maksud orang ni pasti nanti akan kena tangkap. Sebab ada saksi. Saksi kejadian. Masa dibuat dia tak boleh ada saksi tu. Sebab dia nak lepas marah dia. Berupa saksi ini sedang merakam. Saksi ini sedang upload rakaman dia. Yang akhirnya ramai orang bila dibuat zalim tanpa diperhati kiri kanan, ada orang saksikan, dia pun kena sumbat dalam penjara. Dia kena tindakan. Ini yang menyaksikannya ialah Allah. Kerana mereka melakukan penganiayaan pada orang beriman. Yang salah mereka hanya beriman pada Allah. Apakah beriman pada Allah itu benda yang salah? Yang salah yang disepakati oleh manusia bila melakukan kerosakan. Orang beriman bila dia beriman, mereka tak melakukan kerosakan. Mereka lakukan islah, pembaikian. Ya, orang beriman, bila orang tu beriman, terpelihara keluarga. Bila orang tu beriman, terpelihara perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab iman mengajak ke arah itu. Iman tak ajak pada perkara untuk merosakkan dunia ini. Dan kita dah baca, kita dah cerita kisah bagaimana Ja'far bin Abi Talib menceritakan zaman kami jahiliah dengan zaman kami Islam. Hatta hari ini, kalau kita baca cerita-cerita artis-artis yang beriman, orang kafir masuk Islam, apa dia cerita? Dia cerita tentang perbaikan diri dia.
Daripada bertatu, tak bertatu. Daripada minum arak, minum alkohol, berhenti alkohol. Daripada dadah, berhenti dadah. Daripada seks bebas, berhenti seks bebas. Daripada jadi gangster, berhenti gangster. Setiap bila kita dengar bila orang tu masuk Islam, kemudian dia jahat. Dia masuk Islam. Maka masuk Islam bukan satu jenayah. Pada asas yang pertama, kerana itulah iman yang sebenar pada Allah. Pada asas yang kedua, kerana iman sentiasa menyuruh berbuat baik. Betul bila seorang tu beriman, apakah dia tak mengiktiraf keluarganya? Dia iktiraf. Apakah dia perintahkan menjaga silaturahim? Tak ada pun dia ajar bila masuk Islam, kena bunuh mak kamu yang kafir. Atau ayah kamu kafir. Allah sebut dalam Al-Quran dengan nasnya. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةً. Temani, bersahabat, layanilah ibu bapa kamu yang kafir itu dengan baik di dunia ini. Allah ajar begitu. Bahkan kebaikan-kebaikan yang lain yang diajar. Kepada setiap orang-orang beriman, kepada hamba-hamba Allah, termasuk kucingnya, termasuk anjingnya, termasuk alamnya. Maka apakah jenayah bila memeluk Islam ataupun bila beriman? Yang saya katakan apa yang kita baca, yang dipaparkan, mana-mana artis, mana-mana selebriti, mana-mana ahli sukan, bila dia masuk Islam, dia ada cerita kebaikan. Berhenti arak, berhenti judi, sehingga ada seorang rappers daripada Perancis menyatakan, saya dah cuba banyak kali untuk berhenti arak, berhenti judi. Dengan cara macam agama saya anuti. Sehingga bila saya memeluk Islam, dia benar-benar menghentikan saya. Menghentikan saya daripada arak, daripada judi, daripada dadah. Seperti ini terbukti. Kerana Islam artinya selamat. Sebab itu Rasulullah menyebut dalam dakwah Nabi kepada Maharaja Hercules, aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Selamat daripada serba-serbi. Bukan sekadar selamat dunia, bukan sekadar selamat akhirat. Selamat segala pelakuan kamu jadi baik. Baik kamu dengan isteri kamu, baik kamu dengan anak-anak kamu. Kerana Islam mengawal hamba-hambanya dengan dosa dan pahala. Tentu ada tak mana-mana agama yang mengawal dia punya pengikutnya dengan sekuat itu, pahala dan dosa. Syurga dan neraka. Redha Allah dan kemurkaan. Tidak ada. Dan mereka sewenang-wenangnya beragama mengikut musim dan mengikut kehendak mereka. Tetapi dalam Islam, tiada terkecuali daripada berdosa, melainkan pada Rasulnya yang mulia yang maksum. Yang lain-lain semuanya terdedah dengan salah dan dosa. Dan Allah menawarkan keampunan. Allah menawarkan keampunan ini pada semua, termasuk ashabul ukhdud. Bila Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menganiaya orang beriman lelaki dan perempuan. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum azabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam, walahum azabul harik, bagi mereka azab yang membakar. Baik, sesudah ashabul ukhdud bunuh Islam, kita dah sebut semalam, jumlah yang dibunuh ada yang mengatakan sampai 20,000 orang. Dia bakar hidup-hidup, mati. Tetapi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini menawarkan orang buat jahat ini dengan taubat. Allah kata, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Orang-orang yang menganiaya orang beriman, lelaki ataupun perempuan, kemudian dia tidak bertaubat. Maknanya kalau dia bertaubat, Allah hapuskan dosa. Kalau dia bertaubat, bagaimana besar pun dosa hambanya, nak tunjuk Allah Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, di sebalik kejahatan hambanya yang pelbagai, Allah tetap memberikan tawaran taubat. Dan ini menunjukkan bagaimana sifat pemurah Allah. Kata Hasan Basri berkenaan ayat ini, Unzuru ila hadzal karam wal jud qatalu awliya'ah wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Lihat, kata Hasan Basri, lihat kamu semua kepada sifat pemurah Allah, sifat maha baik Allah. Mereka ini membunuh wali-wali Allah. Ini ashabul ukhdud, ini semua wali-wali Allah. Ini jumlah wali Allah yang terbesar yang dibunuh dalam satu masa. Kerana mereka semua istiqamah dalam agama Allah. Dan itulah dia kewalian. Itu istiqamah dalam agama. Mereka ini semuanya sabar untuk menerima siksaan sampai peringkat terbunuh. Mereka tak takut. Mereka ini semua para syuhada. Dan para syuhada ini para awliya, para wali Allah. Lihat orang kafir ni, dia bunuh semua wali Allah, 20,000 orang. Tapi lihat sifat baik Allah. Allah tetap menawarkan taubat. Yang bunuh wali pun Allah tawarkan taubat. Jangan kata yang bunuh orang biasa ni. Nak beritahu pemurahnya Allah.
Walaupun kata para ulama antara Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia kata tidak sabit kalangan mereka seorang pun yang bertaubat, tak ada seorang bertaubat. Semua mereka dengan sombong, semua mereka dengan ingkar, semua mereka dengan kejahatan mereka, berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Tapi Allah tetap tawarkan taubat. Ini sifat pemurah Allah. Yang dikatakan oleh Hasan Basri, mereka bunuh para wali Allah, tapi Allah masih tawarkan pengampunan. Tapi oleh kerana mereka tidak memohon keampunan Allah, maka apa kata Allah? Falahum azabu jahannam. Bagi mereka azab neraka jahannam. Walahum azabul harik. Setengah ulama menyatakan azabu jahannam dengan azabul harik ialah suatu penegasan. Yang ini bagi mereka azab jahannam iaitu azab yang membakar. Setengah ulama tafsir kata tak, ini azab yang berlainan. Azab pertama kerana mereka kufur. Azab yang kedua kerana mereka membunuh hamba-hamba. Sebab itu Allah sebut falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Bagi mereka neraka jahannam disebabkan kufur mereka, dan bagi mereka azab yang membakar lebih dahsyat dengan apa yang mereka pernah lakukan kepada orang beriman di dunia dahulu. Dengan azab yang lebih membakar daripada apa yang mereka buat. Sehingga mereka ingat balik ini yang mereka buat dulu lalu digandakannya. Maka ini penegasan Allah kepada orang yang menganiaya umat Islam. Dan ayat ini ialah memberi tasliyah hiburan pada Nabi SAW bahawa penganiayaan yang Rasulullah lalui, sebagian sahabat yang dibunuh, bagaimana kisah Ammar, bagaimana kisah Yasir yang dibunuh, bagaimana kisah Sumayyah yang dibunuh, bagaimana kisah sahabat-sahabat yang diseksa, Khabbab bin Arad, Amir bin Fuhairah diseksa sampai hilang akalnya, Zinnirah sampai buta matanya, Bilal bin Rabah yang diaibkan, ditelanjangkan, dijemur tengah panas, dihempak batu pada dadanya, dan sejumlah sahabat-sahabat yang ramai yang diseksa, yang dihina, yang dirantai kaki dan tangannya, sebagaimana berlaku kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ditanggalkan semua pakaiannya. Kan dia beriman, walau dia ni satu-satunya anak orang kaya. Dia marah mak dia kerana dia beriman pada Allah, dicabut semua pakaiannya. Dicabut, bahkan dirantai tangan dan kaki. Bagaimana berlaku pada Uthman bin Affan, buat saudara dia tangkap dia, ikat tangan kaki, kerana dia beriman pada Allah. Demikian berlaku pada semua para sahabat. Supaya tuan-tuan tahu, tuan-tuan perlu mengerti as-suhbah, persahabatan Rasulullah ada harga yang mahal mereka sudah bayar. Kita jangan ingat, oh sedaplah mereka sahabat Rasulullah, dapat tengok Nabi. Tuan-tuan bukan percuma macam tu. Dia ada pengorbanan yang besar. Kalau kita berada pada tempat mereka, belum tentu kita mampu. Belum tentu. Jadi kalaulah Rasulullah hidup bersama seekor, tidak semudah itu. Mereka para sahabat yang hidup zaman Rasulullah membayar harga yang tinggi untuk mendapat sohbah. Sampai tinggal tanah air. Sampai habis harta. Sampai hilang nyawa orang yang mereka sayang. Supaya kita tahu dalam Islam, dalam mencapai nilai-nilai martabat dan maqam, ia bukan angan-angan. Ia bukan benda percuma, cuma bersandar kat tiang, wali dah aku. Cuma kita buat sikit-sikit ibadat, oh okey dah aku, bagus dah aku. Dia tidak semudah itu. Dia ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Ini sahabat. Dan ini ashabul ukhdud. Seolah-olah Allah nak beritahu wahai Muhammad SAW dan para sahabat. Kamu bukan orang pertama diuji kerana keimanan. Ini dahulu ashabul ukhdud. Mereka juga diuji dengan lebih teruk. Dengan lebih berat. Bayangkan gali kawah berapi, kumbang semua. Kalau hari ini kita tanya pada diri kita, apa ujian keimanan kita? Ujian keimanan kita sikit je. Nak jaga solat Jumaat, nak jaga kuliah, itu ujian kita. Nak jaga mengaji Quran, nak jaga duha kita, nak jaga sikit infak kita. Sekadar yang kecil ujian kita. Mereka dengan ujian kematian yang dahsyat. Mereka dengan keadaan dipisahkan suami isteri, dipisahkan semua, bahkan dipisahkan dari negara. Maka di sebalik kisah ini ada hiburan pada Nabi SAW. Supaya tahu sunnatullah dalam perjuangan. Kemudian kata Allah, innal ladzina amanu, dan ada pun orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah kejayaan yang besar. Bila Allah menyebut pertama balasan bagi orang kafir. Dan orang kafir ini balasannya dia ada beberapa peringkat. Kafir yang zalim, yang maksudnya menzalimi orang dengan kafir kerana menzalimi diri mereka.
Orang kafir ni ada dua golongan. Pertama, mereka menzalimi diri mereka dengan kafir. Dalam Al-Quran Allah menyebut wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang kafir itu orang zalim. Sebab apa? Zalim diri sendiri, tidak menyembah Allah yang benar. Yang kedua, orang kafir yang menzalimi orang lain. Kan kita tengok ada orang kafir, dia tak zalim orang. Dia tak usik pun kita. Dia jiran dengan kita, tak pernah usik kita. Dia tak pernah pun tanya soalan-soalan yang menyakitkan hati kita. Kadang-kadang dia beri hadiah pula kat kita. Kadang-kadang ada orang kafir kita nampak mesra hubungannya. Panjang tangannya dalam menghulurkan bantuan pada kita. Manis mulutnya. Namun kerana mereka kafir, mereka tetap zalim. Kerana mereka tidak menyembah selain Allah. Itu umpama macam ni lah, kalau ada seorang budak sekolah baik perangai dia. Semua baik, tapi kelas tak nak masuk. Kelas tak nak masuk, tak nak belajar dengan cikgu dia. Atau budak ni baik tapi tak pergi sekolah. Yang patut dia sekolah. Maka tetap kita kata dia ni jahat lah. Paling kurang kita kata dia zalim diri dia. Ada seorang pekerja kilang, dia tak pernah pergi kilang tapi gaji buta dia ambil. Tapi dia tak jahat, dia tak usik orang. Dia tak pukul orang, baik, orangnya lembut. Kalau bercakap berpuisi, berpuitis. Kalau bercakap. Kalau senyum, meleret senyum dia. Tak benar, cuma dia tak pergi kerja kilang. Ambil gaji buta je. Umpama tak sembah Allah, tapi makan rezeki Allah. Lebih teruk pada gaji buta. Kerana gaji buta tadi cuma tahap sikit je. Ini rezeki semua Allah, ciptaan Allah semua. Tapi tak nak sembah Allah semua patuh. Walau dia tak menganiaya siapa-siapa, dia menganiaya dirinya. Dan ini Allah naskan dalam Quran. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang kafir telah menzalimi diri mereka. Yang kedua saya katakan orang kafir yang suka zalim orang. Yang zalim orang. Bila mereka zalim orang dengan membunuh, menganiaya, memfitnah dan lain-lain, maka mereka digandakan azab. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat ini. Walahum azabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahanam sebab kufur, walahum azabul harik, dan bagi mereka azab yang membakar disebabkan kejahatan mereka. Ini jawapan Allah kepada jenis orang kafir. Kadang-kadang setengah orang confuse, Ustaz, ni orang kafir ni baik, Ustaz, baik. Dia tak nak ngumpat orang, minum arak pun tak. Judi pun tak. Ada kita jumpa orang kafir tak minum arak. Tak berjudi. Dia mematuhi banyak etika-etika kemuliaan, adab dan akhlak. Banyak. Dia pun tak tengok benda tak elok dalam hidup dia. Dia pun jaga rumah tangga dia elok-elok, dia didik anak dia elok-elok. Bahkan kita tengok keluarga dia okey. Tapi kita kena ingat, kerana mengkufuri Allah, ini dosa yang tak dimaafkan oleh Allah. Kerana dia lupa Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan yang beri dia nyawa dan rezeki. Lalu dia menyembah lain pada Allah. Atau tidak menyembahnya. Tetap satu kesalahan besar. Maka sebab itu dia disebut zalim. Ada pun orang yang beriman, Allah sebut balasannya bagi mereka syurga. Dengan pelbagai nikmat. Lalu Allah menyebut nikmat syurga itu dengan menyatakan jannat, itu ketenangan. Lahum jannatun, bagi mereka syurga-syurga. Syurga bagi mereka taman-taman. Itu melambangkan ketenangan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu juga melambangkan ketenangan. Nak beritahu, suatu yang kita cari kat dunia ni apa sekarang? Ketenangan. Tuan-tuan bila cuti sekolah, tuan-tuan mencari satu tempat untuk tenang. Tuan-tuan buat rumah sebagai tempat untuk tenang. Tuan-tuan lantik seorang pemimpin supaya tenang kita duduk negara ni. Dan supaya kita tahu ketenangan tak ada kat sini. Orang mencari ketenangan di sini, mereka mencari kemustahilan. Sebab itu sebagaimana Khidir AS berkata pada Musa, Anna bi'ardikas salam. Sejak bila dunia kamu ni ada ketenangan? Tak ada. Ada je benda tak kena. Rumah kita dah okey, jiran pula masalah. Tak tenang juga. Dah tenang dah ni, rumah okey, jiran bagus. Cukai pintu pula tinggi, tak tenang pula. Naik pula cukai pintu. Baru nak tenang-tenang sikit. Elektrik pula naik. Nak tenang macam mana? Inilah dunia. Bukan tempat bertenang. Baru nak tenang-tenang dengan anak kita. Baru nak tenang-tenang dengan pasangan kita. Ada cerita lain. Lepas tu kata Khidir, sejak bila dunia ni ada tenang-tenang? Sejak bila? Kalau tuan-tuan rasa tenang sekejap je. Sekejap. Lepas tu adalah cerita dia. Supaya kita tahu tempat tenang itu di syurga. Kenapa Allah tak jadikan dunia ni sebagai tempat tenang? Supaya kita tak terpedaya. Itu pun juga terpedaya. Dengan dunia punya banyak masalah. Orang masih terpedaya, berusaha sungguh-sungguh untuk dunia, walaupun dia menjanjikan kepalsuan yang cukup banyak. Skema yang paling besar. Masih percaya dunia. Dunia kita percaya sungguh-sungguh untuk buat tu, buat ni. Akhirnya kita sakit juga. Kita tua juga. Dah buat macam-macam ni nak awet muda. Baca ayat awet muda.
Makan tu, makan ni. Inilah dunia. Dia cuma menjanjikan kepalsuan. Ada seorang hamba Allah. Dia jual satu produk. Tajuk produk dia, ataupun nama produk dia, setiap hari malam pertama. Tajuk dia. Tuan-tuan jangan cari ni, saya cuma cerita ni. Setiap hari malam pertama. Dia nak menggambarkan bahagianya dapat produk ni kerana setiap hari malam pertama. Dia yang jual produk, akhirnya dia bercerai dan ada kes mahkamah tak selesai. Dia tu yang buat produk. Kita ni lagi hura. Mana bukan itu gambaran bahagia. Kalaupun kita hari ini definisi kebahagiaan kita dengan pasangan kita setiap hari malam pertama, kita telah menipu diri kita sendiri. Dia tak akan jadi macam tu. Sampai dia punya tagline dia ataupun dia punya produk dia setiap hari malam pertama, maknanya bahagia. Akhirnya bergaduh suami dia. Dah cerita bab bisnes pula, cerita bab duit pula. Akhirnya tenggelam. Itu cerita produk. Supaya kita tahu. Tak ada produk boleh bahagiakan kita. Cerita je macam bahagia. Tak, dia tak bahagia. Sebab kita dah sebut dunia bukan tempat kita bahagia. Dunia tempat kita diuji. Maka di akhirat kelak, di syurga tempat orang beriman benar-benar bahagia. Yang Allah sebut, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kemudian kata Allah SWT dalam menyebut kekuasaan Allah yang mutlak dalam menyempurnakan janjinya dan amarannya, dan Allah Ta'ala memberi suatu iktibar dan pengajarannya pada manusia, kepada orang beriman sebagai satu ketenangan dan hiburan, kepada orang kafir dan meneraka sebagai satu amaran dan ancaman. Kata Allah, inna batsya rabbika la syadid. Ingatlah pembalasan Allah itu begitu besar. Perkataan batsh, ini Allah akan balas setiap kejahatan orang kafir dengan lebih besar. Ini yang disaksikan dalam sejarah dunia dan peradaban. Setiap kali mereka menzalimi orang, mereka akan kena lebih teruk pada orang tu. Dan ini Allah Ta'ala ingatkan pada kita, hatta kita pun secara peribadi dan individu. Kalau tuan-tuan pernah zalim orang, tuan-tuan akan dapat lebih teruk pada itu. Tuan-tuan, kita pernah hina orang, kita akan dapat lebih teruk pada itu. Apatah lagi mereka yang menghina orang yang menyembah Allah. Yang beriman pada Allah, yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Afara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla? Apakah kamu melihat orang yang mengganggu seorang hamba Allah yang sedang solat? Sedang solat. Besar dosa dia tu. Kan Nabi SAW ketika solat, mereka keliling Rasulullah sampai tepuk tangan. Mengganggu bacaan Nabi SAW. Dan ketika Nabi sujud, mereka letak perut unta atas belakang. Letak perut unta. Sehingga datang Fatimah dari kejauhan. Buang perut unta atas kepala Nabi SAW. Yang kalau letak perut unta. Yang busuk tu. Yang besar perut unta. Letak perut ayam okey lagi. Ni perut unta. Besar mana perut unta? Letak di atas belakang Rasulullah ketika Nabi sujud. Itu yang mereka lakukan. Dan Allah kata, lihat orang yang mendustakan Allah ini telah menghalang hambanya sembahyang. Untuk beritahu bahawa mereka tidak akan luput daripada hukuman Allah. Inna batsya rabbika la syadid. Innahu, kerana dia Allah, huwa yubdi'u. Allah lah yang memulakan cipta manusia. Wa yu'id, dan akan ulang balik cipta manusia. Maknanya bukan cerita kat dunia je kena balas. Ni akhirat, dia ulang balik kejahatan mereka. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dalam masa yang sama Allah itu pengampun. Dan Allah itu penyayang. Allah bila sebut hukuman, Allah bila menyebut tentang azab yang pedih, Allah tak akan sebut secara singgah macam tu. Allah pasti akan sebut sifatnya yang penyayang. Kerana Allah sentiasa beri peluang pada hamba yang jahat untuk jadi baik. Kerana dia Allah. Kalau kita manusia orang jahat, biar jahat sampai sudahlah. Senang kita nak bunuh terus. Tapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, kerana dia Allah. Dia akan mengampuninya mengikut kehendaknya dan peraturannya. Kata Allah, orang-orang kafir ini kami sediakan balasan yang lebih dahsyat. Namun, Allah ini ghafur, pengampun. Dan pengampun Allah diikuti dengan sifat wadud, penyayang. Tetapi kalau kita maafkan orang, belum tentu datang sayang. Belum. Kalau seorang minta maaf, kita minta maaf. Maaf. Tapi nak sayang balik macam pertama, agak sukar. Agak sukar kerana kita manusia. Kita terbatas. Tapi Allah Ta'ala, sebab itu kita penting islah diri kita dengan Allah dulu. Jangan duk beria tadah tangan kita pada makhluk dulu. Cukup kita ikut peraturan umum dia, okay, minta maaf. Nak suruh dia sayang kita, tak mungkin semudah itu. Tetapi Allah yang menjanjikan sayang. Tuan-tuan, perbaiki cara minta ampun kita dengan Allah.
dan dambakanlah kasih sayang Allah pada kita. Kerana Allah Ta'ala bila dia beri kasih sayang pada kita, apa jadi? Disebut dalam hadis yang sahih. Maka Allah Ta'ala akan panggil Jibril dan beritahu, Jibril, aku sayang pada fulan bin fulan, dan beritahu seluruh hamba aku sayang. Jibril kumpul malaikat lalu berkata, Allah sayang fulan bin fulan, maka kamu semua kena sayang. Lalu Allah jadikan semua makhluknya sayang atas muka bumi ini, hatta binatang-binatang. Itu cara islah kita. Ini tuan-tuan, bila kadang-kadang nak minta maaf orang kan susah banyak cerita. Kita perbetulkan keampunan kita dengan Allah dulu. Kerana Allah yang menawarkan dua kasih sayang pada kita. Manusia dia tak tahu apa-apa. Even maaf pun dia tak tahu. Kalau kita buat salah dengan dia tahu maaf. Kalau dia datang, saya maafkan dia. Agak suka kita nak tawarkan. Tapi Allah tahu. Pada orang kita dah sebut dalam bicara ayat sebelum ini, bunuh wali Allah pun Allah tawar pengampunan. Jangan kata bunuh orang biasa. Bukan sekadar tawar pengampunan, Allah tawar kasih sayang. Ini dua benda yang menarik. Keampunan dan kasih sayang. Zul Arshil Majid. Tuhan inilah pemilik kekuasaan yang agung. Dia sebut Tuhan pemilik arash. Ini arash lambang kekuasaan Allah. Kalau raja, kalau sebut takhta, lambang kekuasaan dia. Maka Allah Ta'ala bila menyebut kekuasaannya, Allah sebut tentang arash yang hebat. Makhluk Allah yang paling agung, itu arash. Allah kata Allah lah pemiliknya. Kalau kita nak tunjuk kita power, kita akan tunjuk sesuatu yang kita miliki yang paling power. Nak tunjuk kaya, pemilik Ferrari itu saya. Jangan tunjuk pemilik kancil itu saya, tak nampak kaya. Pemilik Ferrari itu saya. Pemilik kilang itu saya. Ini pemilik negeri ini saya. Allah Ta'ala bukan cerita negeri, negara saja. Arash Allah. Yang mengatasi seluruh makhluk yang lain. Yang dipikul oleh malaikat yang perkasa. Allah lah pemilik arash yang agung itu. Al-Majid, yang mulia. Maksudnya Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat mulia Allah Ta'ala yang tidak terhina dengan kekufuran makhluknya. Allah ini Majid, agung. Jadi satu pun yang boleh mengurangkan keagungan Tuhan walau kekufuran seluruh makhluknya. Kerana Allah tetap bersifat agung. Dan kata Allah, fa'alun lima yurid. Allah dia akan buat apa yang dia nak. Allah akan buat apa dia nak. Ini menunjukkan kekuasaan mutlak. Kita tuan-tuan buat dengan izin Allah. Tuan-tuan tak nak sebut izin Allah pun, dia akan berlaku dengan izin Allah ataupun bukan izin Allah. Maksudnya, kalau kita tidak mau beradab dengan Allah bila buat sesuatu untuk berkata insya-Allah, ini dengan izin Allah. Atau biiznillah dengan izin Allah. Tetap semua yang kita lakukan itu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izin, dia tak akan berlaku. Sehebat mana, sekaya mana, sekuasa kita pun kat dunia. Atau raja-raja yang berkuasa. Lalu dengan kekuasaan nak bunuh orang tu, dia tak mampu juga bunuh orang tu. Kenapa? Tidak diizinkan oleh Allah. Dia tak mampu. Ni kalau kita tengok, Yahudi dah jahat ni. Dia bom semua. Dia pada kiraannya ialah nak bunuh semua. Tapi Allah tidak izinkan dia bunuh semua. Dia mampulah bunuh apa yang Allah izinkan. Dia tak mampu untuk bunuh semua. Dan dia juga akan mati. Dia juga terbunuh sebagaimana Allah izinkan. Mati dengan cara Allah izinkan mereka. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Kemudian kata Allah, hal ataka hadithul junud. Nak cerita fa'alun lima yurid, Allah yang buat, Allah buat ikut apa yang Allah kehendaki. Tidakkah telah sampai kepada kamu cerita orang yang mempunyai tentera yang banyak? Tuan-tuan, bila kita cerita orang gagah-gagah, lalu kita akan cerita tentera-tentera dia ramai. Kita akan cerita tentang askar-askar dia ramai, akwan-akwan, penolong-penolong dia ramai, bodyguard-bodyguard dia ramai. Allah turunkan ayat ini bagi menghiburkan Nabi SAW. Wahai Muhammad, tak dengar ke kamu cerita tentang orang yang mempunyai bala tentera yang besar? Lalu Allah sebut, siapa yang punya bala tentera yang besar? Fir'aun wa Thamud. Fir'aun dan Samud. Fir'aun disebut bala tentera yang cukup besar. Samud juga bala tentera yang besar, yang kuat, yang gagah, yang lengkap, yang kaya. Lalu apa kata Allah? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang Mekah itu bukan sekadar mereka kafir, Muhammad. Mereka ini takdzib, yakni mereka ini mendustakan. Kafir ini tak percaya, itu satu hal, tak percaya. Mendustakan satu peringkat yang lebih teruk. Saya cakap sesuatu, saya kata sekian-sekian, saya tak percaya lah awak cakap. Itu panggil kufur pada apa yang saya cakap. Kemudian dia cerita pada orang pula, dia tu pendusta. Itu panggil pendustaan pula. Maka kata Allah, mereka bukan sekadar tak percaya wahai Muhammad, mereka mendustakan kamu. Mengapi-apikan orang lain untuk membohongi kamu. Kemudian kata Allah,
Wallahu min waraihim muhit. Sedangkan Allah menguasai mereka. Sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun yang punya bala tentera yang besar. Allah dah hancurkan. Ini orang Mekah yang kecil ini. Allah kata Allah Ta'ala, wallahu min waraihim. Allah kepung mereka. Allah di belakang mereka muhit, menguasai kepung. Mereka sudah berada dalam kepungan Allah dengan maksud. Bila-bila masa Allah boleh hancurkan mereka. Dalam kepungan, atau bila kita sebut, kamu sedang dikepung, apa yang kita bayangkan? Kalau penjahat boleh kata, kamu sudah pun dikepung. Maknanya tak boleh buat apa dah, ikut mana pun kita kena bunuh. Ni orang kafir, kalau kamu tak berhenti pada kekufuran, ikut mana pun kamu akan binasa. Mintalah tolong siapa pun, kamu akan binasa. Dan terbukti kebinasaan mereka dengan pembukaan kota Mekah. Dengan kekalahan dalam perang Badar, dalam perang Khandaq dan perang-perang yang mereka lalui. Kemudian kata Allah, bal huwa Qur'anun Majid. Lepas Allah menyebut tentang janji Allah membinasakan orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka Allah beri penegasan kebenaran yang Nabi bawa yang berupa Al-Quran itu ialah kalam Allah, bukan ciptaan. Kata Allah, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan ia Quran yang agung yang datangnya dari Allah fi lauhim mahfuz, yang tercatat di sisi ilmu Allah, lauh mahfuz. Kita tahu bagaimana Al-Quran dan peringkat-peringkat penurunannya. Bila kita sebut perkataan lauh mahfuz, Quran diturunkan, dia ada peringkat-peringkat. Daripada Allah Ta'ala kepada lauh mahfuz. Kemudian daripada lauh mahfuz kepada langit dunia atau disebut Baitul Izzah. Kemudian daripada langit dunia diturunkan pada dada Rasulullah. Dan tempoh berperingkat-peringkat selama 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Atau selalu ulama sebut 23 tahun. Secara detailnya ialah 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Proses penurunan Al-Quran. Pada peringkat penurunan Allah Ta'ala kepada Lauh Mahfuz sekaligus. Selepuk. 30 juzuk macam kita baca. Daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, langit dunia dipanggil. Juga diturunkan sekaligus. Sebab itu Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan, perkataan anzalna, kami turunkan semuanya. Tapi bila Allah turun berperingkat, Allah sebut, wa nunazzil. Dan kami turunkan peringkat demi peringkat Al-Quran itu. Itu pada peringkat Baitul Izzah, langit dunia, kepada dada Nabi SAW, mengikut kejadian, mengikut keadaan, mengikut waktu, untuk memudahkan Rasul hafal, memudahkan faham, memudahkan umat Islam juga menghafal dan memahami. Allah Ta'ala tak turunkan Al-Quran ke dunia ini 30 juzuk selepuk. Kerana kita tak mampu. Diturunkan peringkat-peringkat. Dan supaya mudah faham. Pada kejadian ini turun ayat ni. Pada kejadian ini turun ayat ni. Dan sekaligus menjawab segala keceluparan orang kafir. Kalau orang kafir cakap macam ni, maka Quran pun turun menjawabnya. Walau Quran itu sudah pun tersedia 30 juzuk. Kerana Allah Ta'ala sudah mengetahui apakah bentuk keingkarannya. Dialog-dialog kekufuran itu telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita lah, kita dah boleh agak dialog-dialog orang malas, orang rajin, dah boleh hafal lah. Kalau tuan-tuan berpengalaman jadi bos misalnya, tuan-tuan dah dapat hafal, dah dialog pekerja datang lambat. Kenapa dah lambat? Saya dah tahu. Mesti orang nak cerita jam. Mesti orang nak cerita hari raya ni. Mesti orang nak cerita tayar pancik. Mesti orang nak cerita nenek awak meninggal dunia kan. Mesti dah hafal, dah dialog. Ribu pekerja. Ini kan pula Allah yang menciptakan manusia. Kerana orang yang kufur, dialognya macam tu. Dan orang yang beriman, dialognya macam ni. Tuan-tuan, orang baik, tuan-tuan tahu dialog dia macam mana. Boleh tak tolong saya? Boleh? Tak. Boleh tak tolong saya kalau orang kurang baik sikit? Nanti saya tanya si saya dulu. Boleh tak tolong awak? Dia dah lebih kurang sikit lah. Sebab dia kena tanya bini dia dulu. Dan dialog orang baik, boleh tak saya minta tolong? Boleh. Sekarang pun boleh. Ini dialog orang baik. Kalau dialog tu kurang sikit, dia akan tanya bini dulu, nak mesyuarat agung dulu. Tunggulah keputusan akhir tahun dulu. Tunggulah dulu. Banyak dia punya prosedur. Maknanya tak nak bagilah tu. Faham-faham lah. Dia mudah je. Jadi ini bahasa-bahasa yang kita boleh fahami. Kalau kita makhluk tahu dialog tu. Apakah Allah yang menciptakan manusia? Kerana Allah Ta'ala dah turunkan ni selepuk 30 juzuk. Dan peringkat-peringkat. Adapun peringkat penurunan pada dunia. Kenapa? Bagi menjawab kepada orang kafir pada keadaan keingkaran mereka. Supaya mereka mengetahui bahawa dialog mereka itu ada jawapan. Sudah ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala menyebut selepas menceritakan kekuasaan Allah memusnahkan kaum dan sebagainya, Allah menceritakan tentang kemuliaan Al-Quran yang terjaga kokoh di Lauh Mahfuz, yang terpelihara sampai hari kiamat, yang dipelihara oleh Allah Taala, tidak ada tangan
yang boleh mengubahnya walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.